Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asya'u la tanqudul wudu' ala al-masyhur. Sesuatu yang tidak membatalkan wudu' mengikut pendapat yang masyhur. La yang taqudul wudu' bil hijamah wala binuzul ad-dam min ayyi mawdi' fil jasad ghayra al-kharijina lilladzina yakhruju minhum al-baul wal-aghid. Berbekam tidak membatalkan wudu'. Demikian juga keluar darah dari anggota tubuh mana sahaja melainkan bila keluar dari kubur dan dubur. Jika keluar darah dari kubur dan dubur maka dihukumkan seperti kencing, angin dan kotoran. Iaitu fa in kharaja dam min hadain kana hukmuhu hukmul baul wal rih wal aghid. Jadi sesuatu yang tidak membatalkan wuduk mengikut pendapat yang masyhur, kalau kita tengok di sini sebenarnya ada 8. Berbekam dan keluar darah, muntah, qahqahah, menyentuh bulu kemaluan, menyentuh testis, menyentuh najis, makan daging kuda di sini ataupun daging lah sebenarnya, daging yang boleh dimakan, yang boleh disembelih. Jadi daging kuda, daging unta, daging kambing dan sebagainya lah sebenarnya. Yang ke-8 tu menyentuh wanita yang kecil. Itu. Kita tengok lagi. Wa dalilu ada min naqdi ma rawahu al-Bukhari 'an al-Hasan radhiyallahu anhu qala ma zala al-muslimun yusalluna fi jarhatihim wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu kana yar'afu wa yahruju wa yaqsilu ad-dam thumma yarji' fajibna ala ma qad salla akhrajahu al-Malik. Jadi di sini kalau kita tengok, iaitu dalil tidak batalnya adalah sebuah hadis dari yang diriwayatkan daripada hadis Bukhari, iaitu diriwayatkan juga oleh Hasan, berkata sentiasa orang-orang Islam sembahyang dalam keadaan terluka. Dan dari Ibn Abbas bahawasanya baginda pernah keluar darah dari hidung, maka baginda membasuh darahnya, kemudian darahnya tetap keluar, lalu baginda sembahyang dalam keadaan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik. Itu dua-dua dalil tu yang berkaitan dengan itu. Jadi kita tengok lagi yang kedua pula. Wala yantaqdu wudu bil qai illa idza taghayyara jiddan wa kanat ra'ihat kara'ihati ma yakhruju min ad-dubur. Dan di sini wala yantaqdu wudu, maksudnya di sini tidak batal wudu bil qai. Qai ini muntaha qai. Selalu kita qai lah yang terkeluar muntah illa iza taghayyara jiddan, melainkan apabila dah baunya itu mungkin terlalu kuat sangat dah. Jadi begitu dan adalah baunya itu juga barang yang keluar daripada dubur, begitu. Seperti itu baunya. Jadi macam itulah. Mereka keadaan macam itulah. Kalau dah bau dah teruk sangat, batal lah. Macam tu. Yang ketiga di sini wala yang taqidul bil khahqah fi shalah wa hiya dhahak bi sautin murtafi' khilafan lil hafin fi dhalika kulli fa innahum ja'alu hadhihi al-umur salasah mufsidatun lil wudu' wa lahum ala ma zahibu ilahi adillatu qad dha'afuha jumhurul fuqaha wal muhaddithin. Dan di sini yang ketiga ni iaitu qahqah ni adalah tertawa dengan suara yang kuat. Jadi qahqah di dalam sembahyang tidaklah membatalkan wudu. Berbeza dengan pendapat mazhab Imam Hanafi daripada nombor 1 tadi itu, nombor 2 dan nombor 3, iaitu berbekam yang keluar darah lah, muntah, qahqah. Kalau ikut mazhab Hanafi, mereka mendapat bahawa ketiga hal tersebut boleh membatalkan wudu, dan dalil yang mereka gunakan telah dilemahkan oleh jumhur ulama fiqh dan hadis. Begitu. Kita tengok lagi di bawahnya tu. Wal aula liman kharaja minhu dam wa qai wa qahqah fi shalah ay
tidak wuduk khurujan minal khilaf. Apa maksudnya? Maksudnya dan tujuan utama di sini untuk siapa yang dah keluar darah ataupun yang muntah ataupun yang qahqah tadi pada keadaan yang solat tadi, maka eloklah mereka itu memperbarui wudu. Sebab apa? Sebab nak keluar daripada khilaf. Sebab ada pendapat yang kata yang kata tak boleh, iaitu yang kata batal, iaitu pendapat mazhab Hanafi kata batal. Jadi bila ada pendapat macam ni, kita nak keluar daripada khilaf ni, maka kita ikut yang ni. Maka dalam kes macam ni eloklah kita perbarui wudu. Untuk kes yang ketiga tadilah, kita nak keluar daripada khilaf. Jadi kita keluar daripada khilaf ni dipanggil al-khilaful ula lah. Lebih utama keluar daripada khilaf. Ini satu kaedah lah juga lah, kaedah usul fiqh. Jadi kalau kita tengok di situ di bawah tu, saya bacakan dalil tidak batal wudu, hadis yang diriwayatkan Bukhari tadi lah. Jadi sentiasa orang Islam sembahyang dalam keadaan terluka. Dan dari Ibnu Abbas bahasanya baginda pernah keluar darah dari hidung. Di sini maksudnya Rasulullah SAW pernah keluar darah di hidung, maka Rasulullah membasuh darahnya, kemudian darahnya tetap keluar. Lalu baginda sembahyang dalam keadaan seperti itulah. Maksud macam tu. Itu. Jadi kita tengok lagi yang berikutnya. Yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat di sini iaitu wala yusidul wudu bilamsil la'anah. Dia kata di sini kalau kita baca, kalau terjemahannya macam ni lah. Dan tidak merosakkan wudu, maksudnya tidak membatalkan wudu dengan menyentuh al-anah. Anah kat hari-hari maksudnya wahya asy-sya'rul ladzi yakunu fawqa zakar rajulun wa huwa ilaihi wa fawqa farjul mar'ah. Jadi di sini ia adalah, kita katakan bulu lah yang tumbuh di mana dia biasanya kalau lelaki di atas zakar dan sekitarnya lah, dan untuk yang dan juga di atas faraj perempuan begitu. Jadi tak batal lah tu, tak batal di situ. Jadi kalau kita sentuh bulu kemaluan tidak membatalkan wudu. Iaitu rambut, iaitu kita kata bukan rambut lah, dia bulu kemaluan yang tumbuh di zakar, di sekitar zakar dan di atas kemaluan wanita macam tu. Kita tengok lagi. Wala apa? Wala bilamsil khasiatain allatain tahta zakar. Maksudnya di sini tidak jugalah, maksudnya wala apa? Tidak batal jugalah, tidak batal wudu dengan menyentuh apa? Menyentuh testis. Di mana? Di bawah zakar. Tak batal juga. Kita tengok macam tu. Ada lagi ni. Kalau tunggu sini wala bilamsi halaqatu dubur khilafan lisyafi'iyah, dan mengikut mazhab lain selain daripada mazhab Syafi'i mengatakan bahawa tidak batal menyentuh bulatan dubur, melainkan mazhab Syafi'iyah batal lah itu. Kita tengok lagi. Ada lagi di situ wala yang takhudu bilamsin najasah wala bin najasah allati qad tusib udwan min al-a'dha wa ma alaihi illa an yazi laha wa yadkhulu mawdi'aha wa yusalli. Maksudnya di sini ialah menyentuh najis tidaklah membatalkan wudu. Begitu juga najis yang melekat di tubuh, melainkan najis yang melekat tersebut harus dihilangkan ketika hendak melaksanakan sembahyang. Dan yang terakhir sekali, yang ke berapa tu? Yang ke-8. Wala yang taqidu bi akli lahmil yuzur wa huwa lahmul jamal. Dan tidak batalkan wudu iaitu dengan memakan daging. Daging di sini binatang sembelihan lah, binatang yang boleh disembelih. Apa dia di sini dibuat dalam kurungan, iaitu ia adalah daging unta. Tapi saya sebut yang awal tadi, kata daging kuda pun boleh, yang boleh dimakan boleh lah, kambing pun boleh masuk di sini. Tapi sini dia dalam kurungan tu letak daging unta. Khilafan lil hanabalah, bersalahan dengan khilaf lah, pendapat apa? Pendapat Imam Mazhab Hanbali. Wa man naha nahwihim. Jadi dan juga mereka-mereka yang yang mengikutnya lah, pengikut Imam Hanbali ya.
Walakin yang bagi an yaksila mar'u minhu yadahi wa famihi li izalati zuhumati wa dasimahi. Jadi di sini akan tetapi itu sejugalah masa mana memang sepatutnya lah bahawa membasuh apa seseorang itu apa basuh tangannya, basuh mulutnya, kerana nak menghilangkan baunya tu, nak menghilangkan di sini maksudnya menghilangkan bau yang tak sedap tu, yang selepas makan tu, dan menghilangkan lemak-lemaknya tu, macam tu. Kita baca lagi di bawah. Wa hamilu kullu hadis warada bil amri bil wudu min luhumiha ala taharatil lahwiyah wa hiya izalatu ma walaqa bil yad wal fami min azah mustadlain bi qaul Jabir radhiyallahu anhu kana akhir amrayn Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu mimma ghayyarat an-nar. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban bi asanid sahih. Jadi di sini sekali saya sebut iaitu di sini sebenarnya adalah mereka memberi komen sikitlah tentang kemungkinan hadis yang menyuruh berwudu setelah makan daging tu. Daging yang disebutkan tadi tu, daging unta, berpadukan bersuci mengikut bahasa iaitu menghilangkan sisa makanan yang melekat di tangan dan mulut. Jadi berpandukan kepada hadis Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi mengakhirkan perintahnya tidak berwudu ketika telah memakan sesuatu yang dimasak di atas api. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tadi, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dan hadis dari Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi mengakhirkan perintahnya ketika makan daging kemudian sembahyang dan tidak berwudu. Jadi telah jelas-jelas bahawa ada hadis yang menyebutkan perintah berwudu bagi orang yang makan daging, kemudian Nabi menasahkannya untuk umatnya, dan tetaplah perintah tersebut mungkin hanya bersuci secara bahasa saja, iaitu menghilangkan bau tidak sedap dan lemak dari tangan dan mulut, macam tu. Begitu itu. Dan kita tengok sikit lagi soal kita jawab Fiqh Syafi'i masalah mandi. Al-ghuslu bil ma'i was sabun la yarfa'u al-janabah. Kasirun min al-awam yadkhulu al-hammam liyaqtasil ma'ahu al-lufah was sabunah wa yatadallak bihima thumma yakhruju wa huwa yadhunnu annahu qad tahara min janabatihi bi hadzal ghusl wa laysa hadzal ghuslu mutahhiran lahu abadan wa yazillu junuban ma dama yasna'u dhalik ولو عاش 50 عاما لأن ما يصنعه لا يسمى غسلا شرعيا ولكن يسمى استحماما القسم منه تنظيف. أما الغسل الشرعي فإنه لا يتحقق إلا بماء مطلق لم يخلطه شيء كالصابون والنهي. قال المسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أن يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصابون ماء مطلق خالي من كل ما يغير على جسده من أعلى إلى الأسفل، وبهذا يكون قد طهر. Mandi dengan air sabun. Kebanyakan orang awam ketika masuk ke bilik air untuk mandi, yang membawa bersamanya biasanya bawa sintuk dan sabun. Kemudian yang menyangka bahawa dengan kedua-duanya dapat mensucikan dari janabah. Jadi mandi seperti ini tidak akan dapat menyucikan selamanya, dan ia akan tetap dalam keadaan berjunub sekalipun ia hidup selama 50 tahun. Kerana apa yang dikerjakan bukanlah dinamakan mandi yang disyariatkan, akan tetapi dinamakan mandi untuk membersihkan tubuh. Manakala mandi yang disyariatkan adalah mandi menggunakan air mutlak yang tidak bercampur dengan sesuatu seperti sabun dan seumpamanya. Di setiap Muslim wajib ketika hendak mandi junub mencontohi cara mandi Rasulullah SAW. Maka siramlah dengan air mutlak yang terbebas dari sesuatu yang dapat mengubah sifatnya, bau, warna dan rasa ke sekujur tubuh, mulai dari atas hingga ke bawah. Apabila setiap Muslim melakukan seperti ini, maka ia telah suci dari hadas. Kemudian selepas itu bolehlah yang mandi dengan sabun dan sintuk tadi. Dibolehkan juga pada awal mandinya yang menggunakan sabun dan sintuk, tapi kemudian setelah itu yang menghilangkan sabun yang melekat tubuhnya, barulah ia berniat mengangkat hadas basah dan mandi secara syarak. Jadi kalau yang mandi menggunakan sabun kemudian yang berniat mandi janabah,
tanpa menghilangkan sabun yang melekat tubuhnya, nescaya mandinya mandinya sah sekalipun. Yang paling baik lebih dahulu yang menghilangkan sabunnya, kemudian barulah yang berniat mandi janabah, sebagaimana yang telah kami disebutkan macam tu. Jadi itu berkaitan dengan mandi dengan sabun. Jadi mandi kena ikut syariat lah, barulah sah mandi itu. Yang akan datang tentang mandi, babun mandi. Jadi tunggulah akan datang pada membicarakan babul ghusli. Jadi bab pada membicarakan mandi. Sekian.